Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for this session kita continue sikit bab function. Yang lepas saya dah brief tentang maksud definisi function, lepas tu jenis-jenis function dengan elemen function. Hopefully just untuk sesi kali ni kita detail sikit. Okay, macam yang lepas saya dah terangkan secara jelas lah. Di mana jenis-jenis function ada dua, iaitu yang pertama user defined function, and the second ialah standard function. Itu yang jenis-jenis function. Dan yang tu yang point kedua. Point yang ketiga adalah elemen function. So elemen function kita ada 3 elemen, iaitu prototype, lepas tu kita ada call function, dengan kita ada definition function. Okay, hopefully you all semua tak confuse lah, sebab yang lepas saya kata type of function tu ada dua, iaitu user defined function and standard format function lah. So untuk kali ni kita fokus detail khususnya tentang user defined function, sebab dalam user defined function ada dua kategori atau jenis function. So for this slide actually new slide lah, tapi tak apa, saya akan share dalam outer untuk you all untuk you punya reference. So untuk sesi kali ni kita cuba tengok secara overall. Okey, kalau tengok pada kita punya slide yang lepas, saya kata type of function kita ada dua lah, iaitu yang pertama user defined and standard. Okey, manakan untuk standard function itu you all just guna je, contoh macam integer main, using using namespace std, lepas tu kita buat include iostream, tu just guna je dengan capacity yang dibenarkan. So untuk for this topic kita fokus on user defined function lah, sebab ini yang you all perlu create, ini yang you all kena gunakan and implement in your task or lab sheet and assignment lah. Okey, di dalam user defined function kita ada dua kategori, secara mudah macam itulah, iaitu value returning function dengan void function. Okey, kalau value returning function, nama pun value returning function, maksudnya function that have a return type. Dia ada parameter yang dia pass. This function return a value of specific data type using the return statement. Maksudnya dalam you punya definition, dia punya definition tu apa? Body of function lah. Dalam body of function kita ada function type, kita ada function name, lepas tu dalam tu ada statement dengan last ada return. So maksud dan untuk value returning function, di dalam you punya body of function tu ada return statement. Secara mudahnya lah saya boleh share. Okay, kita tengok secara mudah kat slide lah. Okay, ni contoh yang saya nak brief. Mudah. Okay, yang first element function tu adalah kita punya just orang kata review sikit tentang yang last topic. Itu kita ada prototype untuk kita declare, kedua kita ada definition untuk body of function, nanti kita ada call. So untuk dalam elemen of user defined function kita ada dua kategori. So saya ringkaskan, kita ada 2V. Itu you all ingat lah, 2V, iaitu yang pertama value returning function, yang kedua adalah void function. Maksudnya di dalam user defined function kita ada dua jenis. Dalam slide tadi dia cakap type of function kan, so kategori ke type ke sama lah. Maksudnya di dalam overall type of function kita ada dua, satu user defined, yang kedua ada standard. Di dalam user defined function kita ada dua kategori, ada dua jenis, iaitu pertama value returning function dan void function. Okey, untuk value returning function kita guna use. Maksudnya use return wajib ada dalam
kita punya statement. Dalam statement object function lah. Manakala void function tidak ada tidak ada return. Itu secara mudahnya. Okey. Untuk value returning function, kita terus pergi detail. Kita fokus pada value returning function dulu. Okey. Dalam kita punya topik ni, ni value returning function. Kita ada main function. Okey, dalam main function kita akan ada actual parameter. Manakala okey, atas ni call. Masuk dalam main function, dia akan call. Bila call, dia akan terus pergi pada user defined function yang dia buat. Lepas tu dia akan proses the parameter. Lepas tu dia akan pass balik dalam bentuk formal parameter. Okay, secara mudahnya macam ni lah yang saya boleh terangkan untuk pemahaman lebih mudah. Okey, dalam definition atau body of function, okey kan. Untuk definition kita letak kat luar main function Kita ada function type. Contoh saya buat function type integer. Function name, contoh saya buat fungsi saya. Tu kita ada formal parameter. Ni formal parameter lah. Formal parameter contoh saya buat integer y. So statement tu terpulang nak see out ke apa. Dan kat situ the last sebelum dia exit tu ada return. Dan dah dapat kosong lah. Kalau sebelum ni, kalau kat integer main you all perasan, untuk integer main kalau kita buat return 0, maksud dia return 0 tu maksud dia exit lah. Sebab dia integer main. Tapi untuk user defined function yang kita dah declare, dia mesti return something. Dan dah mandatory lah. Maksud dia return something kepada main function. Ini adalah user function. So bila dia return, dia mesti return some parameter lah. Parameter dia apa yang dia return adalah form parameter. Kalau tengok sini, form parameter di sini lah. So kalau ni integer y, ini return y. Secara mudah macam tu lah. Dia adalah mandatory. Manakala untuk call, dia ada actual. Actual ni apa? Function name dalam main function Contoh saya kata tadi fungsi saya dan kurungan yang tadi y kan, mungkin saya buat ini integer x. Itu secara mudah lah yang kita boleh tengok kat sini. Untuk call kita guna actual parameter. Maksud dia apa? Actual parameter adalah parameter yang kita declare dalam main function. Manakala formal parameter adalah parameter yang kita declare dalam user defined function kita. Maksud dia function parameter ni hanya boleh digunakan dalam function yang kita declare saja. Dalam function body lah. Dia exit je, dia tak boleh guna lah. Itu secara mudahnya. Tengok pada slide. Okey, ni contoh apa ni yang ada dalam slide lah. Dalam muka surat 14, saya akan share kat you all. Okay, itu function heading. Ingat dalam definition function kita ada dua elemen. Yang pertama function heading ataupun first line function. First line, yang kedua adalah function body tu lah. So kita, dalam function heading kita ada function return type. Lepas tu kita ada function name. Dan kita ada formal parameter. Okay, itu parameter dia lah. Dan function return value. Tengok return max kat situ max. Okay, max adalah kita punya return value. So double x and double y adalah parameter yang kita terima daripada main function. So masuk dalam ni, dia declare satu local variable. Max tu adalah parameter yang hanya boleh digunakan di dalam
function larger saja. Luar daripada function larger, you tak boleh gunalah, dia akan error. So dia declare dan dia max, dan dia akan return lepas dia selection sama ada x greater or equal to y ataupun else. Dia akan pergilah, dia akan return to max value ke main function. So dia terima dua parameter iaitu x dan y, dan dia return back one parameter iaitu parameter max. Okay, dalam topik ni, dalam slide ni dia bagi satu contoh yang menarik untuk kita you all tengok lah. Okay, sebab untuk value driven function yang sebelum ni yang kita ketengahkan, kita ada 3 elemen iaitu prototype, definition dengan call kan. Semua masih ingat lah. Dan basically apa yang kita last week kita dah discuss, kaedah yang kita gunakan untuk gunakan function adalah based on bottom up approach. Bottom up approach apa? Kalau perasan prototype kat atas sebelum main function, lepas tu kita ada main function, lepas tu kita ada dalam main function kita ada call. Yang pertama tadi prototype kat atas, yang kedua call kat mana? Call di dalam main function. Kat situ kalau kita tengok call tu yang tu lah, yang apa ni, the last line sebelum return 0 iaitu BMI equal to call BMI. Itu maksud dia call BMI wake head tu dia call function. So dia pass dua parameter iaitu wake dengan head. So wake dia akan pergi pada kg dan head dia pergi akan height dia akan pergi pada m. So dia akan call, lepas tu dia akan pergi pada definition function iaitu dia punya body lah. Itu dia akan declare BMI, dia akan kira lah, dan dia akan return back satu parameter. Kalau you nampak kat sini secara mudahnya apa, tak kisahlah berapa banyak pun you nak pass, maksud daripada main function you nak pass berapa banyak parameter kepada you punya function, tetapi untuk return only one parameter saja yang dia akan return back. Dia maksudnya apa, user defined function ni boleh terima banyak parameter, tapi at once dia hanya return only one parameter. Macam dalam contoh ni dia terima dua parameter iaitu head, weight dengan head. Lepas tu tapi dia akan return back satu saja parameter iaitu BMI. Itu cara mudahnya lah. Tu dalam chapter apa ni, dalam topik value returning function. Kalau tengok pada sini saya boleh ringkaskan lah untuk punya kenangan. Okay, so untuk dalam contoh tadi ada two approach. Okay, actually approach ni you nak guna dekat your void function pun tak ada salah. Cuma dalam contoh tadi dia terangkan dekat value returning function. Kalau tengok dalam topik dalam approach ni kita ada top down approach. Kalau top down approach tu tak ada prototype lah. Yang kedua kita ada bottom up approach. Bottom up approach ni ada prototype. Prototype tu yang tadi dalam slide tadi lah, yang mudahnya. Kau tengok. Okay, ni bottom up approach. Ni adalah top down approach. Kalau perasan prototype dia terus put in, letakkan terus dia punya definition, yang kat tu ada call. So lebih ringkas lah. Maksud kau perasan kita punya tak ada prototype. Maksud dia prototype tu equal to definition. Maksud dia terus declare. Ni cara yang paling ringkas. Maksud dia kalau you nak buat satu user banyak function, contoh ada dua user defined function yang you nak buat. Satu mungkin function A, second function B. So you buat you punya definition atau body of function tu, dua-dua tu letak sebelum main function. Macam contoh ni ada satu function ni kan, iaitu call BMI. So letak sebelum main function. Dia buat prototype dengan definition pada satu tempat. Dan kat bawah tu kita ada function call lah.
function call secara mudahnya. Okey, kalau tengok pada contoh yang mungkin saya boleh share, saya rasa yang last kelas yang saya dah terangkan lah contoh function ni. Okey, kita ada dua function. Contoh pada line keempat. Okey, ini adalah bottom approach lah. Bottom approach maknanya kita ada prototype. So line 4 adalah prototype for group B. Maka line 5 adalah prototype untuk function group B. Sorry, yang tadi tu line 4 adalah group A. Maknanya yang kelima adalah group B. Secara mudahnya. Okey, kalau tengok pada sini untuk line keempat adalah void function. Saya belum terangkan secara ringkas, tapi apa yang penerangan sebelum ni saya dah terangkan pada value returning function. Okey, line kelima tu adalah value returning function lah. Itu integer group B. Kita tengok pada group B Okey, dalam main function saya declare float itu ini y tu adalah global parameter sebab dia dalam main function. Y equal to 9.23. So dalam function ni sebab tadi kita dah terangkan value returning function tu, saya fokus kat value returning function dulu itu line nombor 5 lah. Yang void tu nanti dulu, sebab void tu lagi lebih simple daripada value returning function. Kalau value returning function you faham, insya-Allah tak ada masalah untuk void function lah. Okey, untuk function group B, okey, kat situ line ke-17 dah call group B Y. So dia pass parameter 9.23 ke group B function. Ingat, dalam integer main Y adalah float. Manakala dalam group B, kita tengok group B dalam line 31 tadi kat line 5 pun dah declare bahawa integer group B integer. Maksud dia apa? Dia punya parameter dalam integer group B adalah integer. Kat sini float. Maksud dia apa? Saya pass pada line 17 tu, saya pass parameter Y yang float type iaitu 9.23 ke dalam integer type. Integer type Okey, kat sini kita tengok dia punya jenis function tu dah berubah lah. Tadi float, sekarang jadi integer. So apa akan berlaku? Kalau tengok sini, walaupun tadi saya kata untuk value returning function, sebab bila ada satu function yang kita declare bukan selain void, tak kisahlah integer ke float ke. Dan contoh ni saya declare function group B ni integer kat line 5 tu integer group B. Okey, integer dalam kurungan tu adalah parameter. So jenis function ni adalah integer. So dalam integer ni bila saya, walaupun ini adalah value returning function, tapi saya pass Y. Tapi kalau perasan dalam integer group B daripada line 31 sampai line 34 ada return function tak? Tak ada kan? Maksud dia apa? Okey, ini adalah walaupun dia value returning function punya types, tapi you boleh juga buat tak ada return, tak ada masalah. Boleh juga tak ada return. Maksud dia apa? Untuk value returning function, kita boleh juga jadikan ni sebagai you pass saja parameter. Maksudnya kalau dalam saya punya slide, saya punya whiteboard tadi lah. Okey, dia pass, tapi dia tak ada form parameter yang dia pass. Pun boleh, tak ada masalah. Itu maksud, sebab dalam bab programming ni, kalau contoh saya kata sebelum ni saya kata prototype sepatutnya akan ada tiga hanya perlu ada 3 elemen. Hanya ada 2 elemen saja. Untuk definition kena ada 2 elemen. Prototype hanya ada 2 elemen. Tapi kalau you nak buat prototype 3 elemen pun ada error. Ada error tak? Tak ada error juga, sama.
So sama juga macam ni lah. Dia pun tak ada error. So maksudnya dalam bab, walaupun dia pass, tapi bila you tak, walaupun dia call, actually dia main function dia pass parameter, tapi you tak nak guna return pun tak ada masalah. Tapi in case dalam macam saya kata tadi, untuk return ni mandatory ya. Mandatory bila you nak pass function lah. Nanti dalam next contoh akan ada lah macam mana dia untuk penerangan yang lebih detail lah. Saya putar balik dalam kita punya contoh ni. Okay, dalam group B ni tak ada return, pun tak jadi masalah, pun tak ada error. Kita akan tengok cuma kat sini saya tengok saya pass satu parameter float ke satu parameter integer. So kita tengok, so line 33 tu dia punya output dalam group B, iaitu in group B function parameter y equal to z. Kita tengok tadi z sepatutnya adalah 9.23. Dia terima daripada main function adalah 9.3. Tapi dalam kita punya definition, kita declare z tu adalah integer. So apa akan jadi? Yes, kita tengok in group function parameter y equal to 9. Maksudnya bila daripada float type, dia terus akan ditukar jadi integer type. Automatik lah. Sebab pada line ketiga tu dia dia declare nilai tu dalam dia buat dia punya output tu dalam function B. Sebab tu parameter y equal to 9. Itu cara mudahnya lah yang saya boleh share untuk last topik dalam bab function ni lah. Okey, itu value returning function. Okey, dalam contoh yang lepas memang betul kita guna value returning function, tapi tak ada satu parameter pun yang kita return lah. Tu yang you boleh nampak overall. Okay, next adalah void function. Take the slide. Okay, void function lebih ringkas sebab dia tak ada return. Tu yang paling mudah yang nak ni. So ni contoh yang saya boleh share. Okay, dalam slide ni void function, okay, dia declare dua jenis function, iaitu get score dengan print rate. Okay, bila void maksud dia takkan dia takkan pass. Kalau untuk value returning function you ada dua option, sama you nak return function atau you boleh juga tak return. Itu dalam kategori value returning function lah. Maksudnya you ada dua option. Tapi bila you dah terus guna void function, automatic tak boleh terus. Ingat tak boleh terus. Maksudnya you boleh pass. Untuk void function, you boleh pass, maksudnya you boleh call function dengan pass parameter atau tak nak. Ingat tu function. Untuk value returning tadi, untuk value returning you boleh pass, tapi kat sini memang boleh you nak pass back pun boleh, you tak nak pun boleh. Macam ni pula, yang sini memang boleh lah, confirm boleh. Macam ni pula you boleh call dengan parameter atau tanpa parameter, tapi yang pasti you confirm tak boleh return, you tak boleh pass back any function, tak boleh pass back. Macam ni you ada pilihan, you nak pass boleh, tak nak pass pun boleh. Tapi kalau ni confirm tak boleh pass. Itu you kena pegang lah. Sebab tu dalam saya punya explanation ni
untuk void function. Okay, ni void function. Kita ada dua pilihan lah, sama ada function type, function name, ada parameter, ataupun ni yang kedua void. Ni void dia punya function type, function name lah, kosong. Maksud apa? Kalau kosong maksud dia tak ada lah, tak ada parameter kita hanya call tapi tak ada parameter yang dipass. Tapi untuk void, untuk call macam ni. Bila call lah, call you boleh ada parameter atau tiada parameter. Ada dua pilihan. Macam ni lah. Boleh. Kalau ada. Kalau tak ada. Tapi untuk you pass back the parameter kepada main function, dia memang tak ada return. Sebab ni void bila function type dalam bentuk void, confirm tak boleh ada return. Itu yang you kena faham lah. Semudah yang saya boleh share. Dia lebih ringkas untuk void function. Kalau value returning function, kalau value returning function, secara mudah you boleh nampak lah. Dia boleh call dengan parameter. Tengok, tu dia akan proses parameter. Dia tu you nak return pun boleh, tak nak return pun boleh. Tu untuk value returning function lah. Tapi untuk void function, you boleh call the function dengan parameter atau tanpa parameter. Tapi you nak return to the main function dengan parameter tu, confirm tak boleh. Itu kena you pegang awal-awal. Secara mudahnya. Okay, kita tengok pada contoh. Okay, ni contoh dalam slide. The next slide tu nanti bila saya bagi slide, you boleh tengok refer pada slide lah. Tengok pada slide slide ni lah. Muka surat 18. Okay, ni yang kita dah tengok. Okay, dalam slide ni, dalam contoh ini, kita ada dua function, iaitu get score dengan print rate. Okay, untuk get score, kita tengok pada sini, dia ada dia ada satu parameter, iaitu score. Manakala untuk print rate, dia ada satu juga, iaitu score. Satu huruf kecil, satu huruf besar. Okay, nampak macam sama. Tapi ingat, dalam any parameter yang di declare, the capital letter and the small letter is different things. Maksud dia, untuk skor yang huruf kecil, huruf besar tu actually itu adalah two different parameter yang you declare. Bukan sama nampak macam sama. Tapi kat situ ada keunikan sikit lah. Ada different contoh. Iaitu untuk line kelima tu, lepas integer tu dia ada simbol dan. Perasan tak? Ada simbol dan lah. Kalau sebelum ni kita jumpa dalam line ke-6 tu, biasalah void. Sebab kita dah fokus pada void function. So dua function yang kita declare dalam contoh ni adalah void function lah. Cuma kalau perasan untuk function nombor 5 tu ada dan. Tengok kat prototype ada dan. Dengan dekat definition dekat line nombor 3 pun ada dan. Perasan? Okay, apa beza dia? Okay, dalam slide ada penerangan yang kita boleh ringkas. Sebab bila void actually dia punya parameter tu dia tak boleh pass, dia tak boleh berubah. Tapi bila ada done, tengok pada slide. Okay, and after data time indicate the form parameter become a reference parameter. Apa maksud dia? Reference parameter can pass one or more value from a function and can change the value of the actual parameter. Maksud dia apa? Dia ubah and can change the value of the actual parameter. Actual parameter kat mana? Dalam main function. Dalam actual parameter adalah the main function. Okay, contoh. Maksud dia apa? Kita tengok dalam contoh ni.
Okay, ini dalam main function kita. Dalam main function kita dah declare cos score equal to 78. Ini saya saja je untuk declare 78 ni saya ubah sikit lah untuk you nampak apa perbezaan dia. Okay, dalam main function kita ada output cout pada line ke-12. This program kita put dia cos grade. Okay, tu just declare. Pada line 15 dia call get score dan cos score. Okay, cos score tu dia dah call, so dia pergi pada line ke-23. Dan ingat ada tanda done kan, tanda done tadi tu enter cos score. Dalam function ke-23 ni dia minta user masukkan score yang ni lah. So dia akan masukkan score dan dia akan masukkan value yang user masukkan ke dalam address score yang kecil tu lah. Lepas tu dia akan keluarkan cos score tu sama dengan score. So berapa yang dimasukkan? So 78 lah. Kalau 90. Okay, lepas dia call, dia return back pada line ke 13 dan dia buat 14 kosong 15 dia just value cos score. Okay, kat sini saya just tambah lah value cos score maksud dia value cos score kat sini berapa. Ingat tadi saya kata awal 78 kan, tiba-tiba saya minta user masukkan. Kita tengok apa jadi. Okay, contoh okay, dia minta user masukkan. Ingat tadi saya dah declare nilai tu 78, so saya buat lain pula saya buat 91 contoh. So apa jadi, saya enter. Okay, kalau tengok pada sini lepas saya masuk 91, ingat nampak cos score saya semuanya 91. Ingat cos score yang cos score line yang ketiga tu, yang program finish tu, itu adalah yang dia buat dekat dalam function get score A tu. Manakala value cos score tu dalam main function. Nampak nilai yang sebab user masukkan nilai 91 tu dalam function get score 91. So sepatutnya bila dia return back to main function dia balik 78 lah. Tapi dalam line ke 1, 2, 3, 4, 5 ni, iaitu bila dia display value cos score tu sama 91 grade A. Nampak dia pass yang user, dia pass value yang dimasukkan oleh user itu 91 ke dalam main function. Okay, contoh saya hilangkan. Ini saya hilangkan save dulu. Okay, saya run sekali lagi. Saya masukkan value yang sama 91. Okay, kita tengok apa yang jadi. Okay, enter cos score 91. Okay, ni user masukkan cos score 91. Okay, tu dalam function A get score. Tapi bila value cos score jadi 78 balik. Kenapa? Sebab ingat dalam contoh tadi sebelum ni pun saya dah terangkan, sebab sekarang user masukkan value 91 dalam group dalam get score function, bukan dalam main function ingat. So bila dia return back to main function, value cos score tu akan patah balik ke main function lah. Iaitu dalam main function kita declare 78 kan. Sebab tu dalam contoh ni value cos score jadi 78 balik. Nampak maksud dia apa? Kita tak ubah parameter di dalam main function. Ingat dalam main function kita ada actual parameter.
Tak ubah kan, kita tak ubah. Kita hanya ubah formal parameter. Di mana formal parameter tu di dalam user define function, yang function kita declare lah. So dalam contoh ni get score tu adalah kita punya user define function. So bila user masukkan pada line ke-26, so 27 tu dia akan declare, dia akan display. So kalau dia kata 91 lah. Tapi bila dia patah balik pada line ke-13, 14, 15 tu dia akan buat balik 78. Maksud apa? Kita tak ubah nilai actual parameter. Ingat, actual parameter adalah parameter dia dalam main function. Ingat, dalam main function 78, sebab tu dia patah balik. So bila kita tambah dan, bila kita tambah dan, macam dia boleh tengok pada yang perangai saya sebelum ni lah. Bila kita, maksud dia sebelum ni saya dah tunjukkan punya all. Bila dengan ada dan, kita punya output kita berubah, iaitu nilai yang user masukkan 91 dia akan pass back to the main function. Maksud nilai tu berubah habis. Ingat, they can change the value of actual parameter. So nilai score tu berubah. Sebab tu dalam function print grade, dia print the latest apa yang user masukkan lah. Macam tadi saya 91 lah. Macam dia tak adalah buat kalau saya tadi sengaja saya buat integer cost score equal to 78. Dalam slide tak ada lah, tapi bila saya masukkan, you boleh nampak lah bagaimana adakan perubahan bila ada dan dengan tak ada dan. Hopefully you get something lah, apa beza antara dan dan tak ada dan. So boleh orang kata cuba-cuba dengan contoh ni nak main. Dan kalau you perasan, kita dalam buat function kan, patutnya buat function ni tak boleh ubah pun, betul tak? Sepatutnya buat function tak boleh ubah. Tak boleh ubah apa? Kan saya kata tadi, untuk buat function sepatutnya dia tak boleh. Untuk buat function dia boleh pass, tapi untuk dia return back the value sepatutnya tak boleh lah. Tapi dalam contoh tadi, dengan guna tanda dan, nampak kita ada boleh ubah juga, pun boleh ubah agak main function. Maksudnya dia berlawan. Bila ada maksud bila ada tanda dan tadi kan, bila tanda dan tu umpama apa yang user dah masukkan dalam nilai ni, tadi user masukkan 91 kan, dia boleh pass back to the main function. Sebab tu nilai 91. Kat situ kedua-dua contoh ni saya saja bagus lah untuk kita dapat praktis. Sebab walaupun secara teorinya yang nampak macam ni tadi lah, secara teorinya macam ni secara teorinya untuk value return function dalam definition wajib ada return unitary. Tapi boleh tak ada return? Boleh juga, tak ada masalah. Maksudnya ada option, you nak pass boleh, tak nak pass pun boleh. Dalam ni pula secara teorinya you boleh pass the parameter to user define function. You boleh buat, you boleh tak boleh buat. Maksud apa? Kalau ni boleh buat, ini tak boleh buat. Tapi untuk user define pass back tu ni memang tak boleh secara teorinya. Maksud teori memang betul lah, tak ada return kan. Memang tak ada return pun dalam void memang tak ada return. Kalau you buat return, jawapan ni kalau kita test buat, akan jadi error lah. Tu secara mudahnya lah. Tapi dalam contoh tadi, walaupun tanpa return, tapi saya boleh pass back. Perasan tak dia? Saya boleh pass. Sebab 91 ni masuk kat sini, tiba-tiba pergi kat main function, dia patah jadi 91. Dia pergi pada second user function, iaitu get print grade tu, dia bawa pula nilai 91 tu. 91 dah 91 ambil kat sini, dia pass back kat sini, dia pass 91 tu pada print grade. Nampak? Maksud dia pun boleh juga. Itu kata contoh ni bagus lah untuk kita nampak secara teorinya macam mana. Tapi ada kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita, orang kata,
orang kata kita boleh, bukanlah kita berlawan dengan konsep teori, tapi kita boleh ubah mengikut kesesuaian. Yang penting tak lawan SOP ataupun standard ditetapkan lah. So dalam contoh ni sepatutnya void function memang tak return, tu kita tak lawan, tapi kita ada kaedah lain untuk membenarkan supaya parameter tu kita boleh ubah, iaitu guna tanda dan. Okay, secara mudah ya. Hopefully you get something. Okay, the last topic dalam kita punya slide ni adalah recursive function. Recursive function ni dia call sendiri a function that call itself. Maksud dia kalau sebelum ni call function tu dalam main function, betul? Sebelum ni lah. Tapi call ni dalam main function ada, dalam user define function pun ada. Ni contoh yang bagus kita tengok lah. Okay, ni contoh simple example yang you boleh nampak. Okay, ni main function kita. Okay, kita dah declare satu user define function iaitu sum. Okay, sum tu dipanggil pada line dalam integer main punya function, line ke 1, 2, 3, 4. Result equal to sum number. So pada result equal to sum number, dia pergi pada definition. Okay, maksud dia apa? Bila sum number tu dipass kepada num dalam parameter sum. Lepas tu bila masuk dalam function sum, dia ada dua selection, iaitu dia check lah sama ada number yang diterima tu equal to 0 tak. Kalau bukan equal to 0, dia akan return. Dalam contoh ni nampak dia guna to double return. So ada masalah tak nak guna double return? Pun tak jadi isu sebenarnya. Sebelum ni normalnya kita guna return satu je kan. Dalam contoh ni bagus lah, ada dua return, tu pun tak ada masalah. Yang penting return ni dalam value return function kita guna, maksudnya bila return dia terus keluar lah function tu, dia keluar daripada function return, dia back to the main function. So dalam contoh ni, if num tak sama dengan 0, dia return apa? Okay, num plus sum, buka kurungan, num tolak 1. Contoh saya masukkan nombor 5. Okay, 5 sama 0 lah? Tak. So dia akan masuk yang first selection lah. So 5, okay, tu nombor 6 akan jadi 5 plus sum. Okay, dia call diri sendiri. Sum tu adalah function dia kan, dia masuk balik, tapi dia pass nombor apa? Nombor 4, sebab 6 minus 1. So 5 tolak 1, 4. Nampak? So 5 campur, dia call function sendiri 4. So 4 tu dia masuk balik dalam, dia masuk diri dia sendiri. So 4 sama 0 tak? Tak. Okay, tadi dah 5 campur 4. Lepas tu masuk dalam memori dia 5 campur 4. Pop. Dia return sebab tadi dah 4. Dan dalam sum tu, pada if punya, pada line kedua dalam integer sum tu, bila sum buka 6 tadi dah 4, 3. So 3 dia pass nombor 3 dalam dia punya function. Lepas tu 3 pun still masih bukan kosong, dah 5 plus 4 plus 3. Dia check, lepas tu dia masuk balik dia sendiri sebab dia call balik kan. So 2 masuk balik masih kosong. So maksud apa? Dia akan repeat sampailah 6 tu, sebab situ 6 minus 1 kan. Maksud dia apa? Selagi 6 tak sama dengan 0, dia akan panggil dia sendiri. So kat sini kalau kita masukkan nombor 5, so actually dia akan campur 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 equal to 15. Bila lah tadi 4, 3, 2, 1, bila kosong ni barulah dia else. Sebab tu dia akan return apa function
apa last parameter yang dia tambah. So tadi 5 plus 4. Untuk first iteration 5 plus 4. 4 tu dia masuk balik di sendiri, plus 3 masuk balik, plus 2 masuk balik, plus 1 sampailah dan last sama dengan 15. So baguslah function ni untuk you all tengok. Dalam topik ni secara mudah saya boleh visualize kita punya recursive function tu dalam secara mudah macam ni lah. Maksud dia function that call itself, dia function. So dia implement function dia call. So dalam function dia akan call sampailah ingat ni bagus ni recursive function ni, dia menjimat banyak programming lah. Satu teknik programming yang bagus kita practice. Cuma untuk elakkan di loop infinity, you kena ada orang kata kena ada parameter yang kita check dalam contoh untuk dia keluar dan back to the main function. So dalam contoh tadi, secara mudahnya contoh tadi kita ada selection if. So maksud dia apa? Condition untuk kita elakkan supaya dipanggil di sini tu tak sampai infinity. So ada satu condition parameter yang kita check, iaitu 6. Maksud selagi 6 tu tak sama kosong, dia akan panggil di sendiri lah. Kalau tidak, dan kita masuk kalau 6 minus 1 sehinggalah kosong, barulah maksud dia punya update value 6 tu daripada first loop, second loop tu berubah. Jangan kita buat function walaupun dia panggil di sini, tapi you call tak ada condition, dia akan loop infinity loop pula. Jadi macam tak practical. Mana ada bila nak keluar macam tu. Dan apa-apa kena main function ending, barulah kita boleh jadikan kita punya program tu baiklah untuk kita practice secara mudahnya. So dalam ni contoh boleh tengok. Okey, itu saja untuk sesi kali ni. Lama sikit pula saya untuk brief. Secara mudahnya you all boleh tengok lah. Ni yang orang kata saya punya ringkasan note yang you boleh refer. Kurang dengan ada contoh dalam slide, so you boleh tengok lah. So hopefully pagi ni you get something. Dan selamat berpuasa dan jumpa untuk next topik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.